Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sikilas Fakta 1 Ogos bersama saya Kemilia Nur Azlan. Keluarga, rakan dan bekas rakan sekerja hadir memberi penghormatan terakhir buat bekas Menteri Besar Selangor Allahyarham Abdul Khalid Ibrahim hari ini. Rata-rata yang hadir mengenang beliau sebagai seorang yang terkenal dengan kecekapannya semasa mentadbir negeri itu. Antara yang hadir memberi penghormatan ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Beberapa pemimpin Pakatan Harapan, PAS dan Barisan Nasional turut menghadiri upacara pengebumian bekas Ahli Parlimen Bandar Tun Razak itu. Sebelum bergelar Menteri Besar Selangor pada 13 Mac 2008 hingga 22 September 2014, Khalid merupakan antara individu penting yang terlibat dalam misi Malaysia mengambil alih Guthrie Corporation daripada British menerusi serangan terhadap Bursa Saham London. Bekas CEO Permodalan Nasional Berhad itu diberi penghormatan untuk dikebumikan di tanah perkuburan di Raja Shah Alam pada sekitar jam 2 petang hari ini. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah turut berkenan hadir bagi memberi penghormatan terakhir. Khalid menghembuskan nafasnya terakhir pada jam 11.08 malam tadi di Hospital Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur. Kita ke perkembangan berikutnya. Hakim Perbicaraan Kes Rasuah Ahmad Zahid Hamidi hari ini melawat 2 unit banglo didakwa dibeli menggunakan dana Yayasan Akal Budi. Banglo yang terletak di Country Heights Kajang itu dijadikan pusat pengajian Al-Quran bagi golongan yang akan bersara dan pelajar tahfiz. Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sekira tiba di lokasi kira-kira 10.40 pagi dan dikawal rapi anggota polis. Turut serta dalam lawatan itu ialah Timbalan Pendakwa Raya Haris Ong Muhammad Jeffrey Ong dan Barisan Peguam Bela Hisham Tih Poktik dan Hamidi Muhammad Noor. Pihak mahkamah kemudian berjalan kaki kira-kira 100 meter untuk meninjau sebuah lagi unit banglo yang dijadikan Madrasah Tahfiz Al-Falah. Lawatan berakhir pada jam 11.24 pagi dan perbicaraan kes tersebut akan bersambung Jumaat ini. Pada 6 Julai lalu, Sekira bersetuju dengan permintaan pihak pembelaan untuk melawat banglo berkenaan demi keadilan dalam perbicaraan kes bekas Timbalan Perdana Menteri itu. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berdepan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas mempertahankan pendiriannya bahawa perjanjian bayaran tahunan kepada Kesultanan Sulu mesti dipenuhi. Tommy berkata demikian selepas menghadiri sebuah forum berhubung tuntutan waris Kesultanan Sulu. I mean, that hasn't changed because, in my opinion, Malaysia has always had a legal obligation since 1963 of paying. So we should have paid. Thomas memegang jawatan Peguam Negara pada 2019 ketika berunding dengan peguam yang mewakili keturunan Kesultanan Sulu yang memulakan prosiding timbang tara terhadap Malaysia. Bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menghentikan pembayaran tahunan sebanyak RM5,300 pada 2013 menuduh Thomas bertanggungjawab atas kejayaan prosiding timbang tara pihak menuntut. Sementara itu, Thomas berkata Putrajaya harus bertindak segera untuk menghalang Paul Cohen, peguam UK yang mewakili waris Kesultanan Sulu daripada meneruskan prosiding timbang taranya. So what I suggest, as I said in my note the other day, is for Malaysia to appoint top class barristers in London to advise them on whether Malaysia can go on the offensive by going for a contempt order or some other orders which have sanctions on Paul Cohen personally, what we call the in personam orders, whereby if the English court is satisfied with Malaysia's argument, then the Court of England can order Cohen, and of course Cohen is subject to the courts of England, not to file any more proceedings in any other countries. And if he does,
then he would be liable for contempt in the courts of England. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan ibu tunggal Law Siu Hong untuk mengetepikan penukaran agama 3 anaknya. 3 anak Law sebelum ini ditukarkan agama kepada Islam oleh bekas suaminya Nagaswaran Muniandi tanpa kebenaran. Dengan keputusan ini, mahkamah akan menetapkan tarikh bagi mendengar merit semakan kehakiman tersebut. Pada Disember lalu, Mahkamah Sivil memberikan hak penjagaan penuh 3 anak tersebut kepada Loh. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh hari ini memutuskan Loh masih dalam tempoh untuk memfailkan semakan kehakiman ketika berbuat demikian pada 23 Mac lalu. Menerusi semakan kehakiman ini, Loh menuntut beberapa pengisytiharan daripada mahkamah, antaranya Nagaswaran tidak layak dari segi undang-undang untuk menukar agama anak mereka kepada Islam. Dia juga menuntut enactment perlis yang membenarkan ibu bapa menukar agama anak di bawah umur kepada Islam secara sebelah pihak sebagai tidak sah dari segi perlembagaan. Selain itu, dia menuntut anak lelakinya yang berusia 10 tahun dan 2 anak kembar perempuannya 13 tahun diisytihar beragama Hindu. Berita seterusnya adalah menjadi satu kesalahan untuk orang ramai merakam atau menyiarkan secara langsung serbuan atau tangkapan pihak polis. Kementerian Dalam Negeri berkata, ini kerana tindakan itu menghalang pejabat awam menjalankan tugas dan mengganggu siasatan. Pada 2020, polis berkata tindakan merakam gambar atau video ketika pihak polis sedang menjalankan siasatan merupakan kesalahan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, iaitu menghalang tugas penjawat awam. Pada tahun itu juga, polis menahan bekas pemimpin siswa Universiti Melaya, Wong Yanka, atas kesalahan merakamkan polis melakukan penyiasatan dan penggeledahan di sebuah rumah. Selain menghalang tugas penjawat awam, KDN juga berkata tindakan itu juga melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia CMA. Mengenai sama ada polis boleh merampas atau memeriksa telefon seseorang atau tidak, KDN berkata polis boleh berbuat demikian jika telefon itu dimiliki seseorang yang disyaki terlibat dalam jenayah. Jenayah itu melibatkan Kanun Keseksaan, Seksyen 233 CMA, Akta Hasutan, Akta Pencegahan Keganasan, Akta Anti Pemerdagangan Manusia dan SUSMA. Sementara itu, KDN mengesahkan polis masih belum mendapatkan kamera badan walaupun peruntukan untuknya telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Lukisan Langkah Sheraton oleh Tony Phua kini menjadi projek Non-Fungible Token NFT bagi meraih dana kempen PRU DAP. Semasa melancarkan projek itu hari ini, Ahli Parlimen Damansara itu berkata dia menghadiahkan lukisan cat minyak tersebut kepada parti itu. Then the painting Langkah Sheraton, which is a historic event that affected all of us in Malaysia, is now shared by all or thousands of Malaysians. I think that, to me, as an artist myself, is probably the best way for the painting to be monetized and towards no better cause than helping DAP win the next general elections. Tony memulakan lukisan itu ketika Perintah Kawalan Pergerakan pada 2020 dan selepas Langkah Sheraton yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pusat Pakatan Harapan. Lukisan itu memaparkan 15 personaliti politik yang dikenali umum. Menurut laman web projek itu, kesemua hasil jualan NFT akan disalurkan kepada dana kempen PRU DAP. Menyuarakan penghargaan kepada Phua, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, lukisan Langkah Sheraton adalah penting kerana ia akan mendidik generasi akan datang berkenaan detik hitam dalam sejarah Malaysia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com.
Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.